Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan para pegawai Surau Al-Ansar Taman Seri Medan, Teluk Panglima Garang. Seterusnya yang saya hormati juga Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Seri Medan Jaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama di dalam majlis penghayatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya ingin bercakap soal wasiat dan juga pusaka. Bagi kita orang Melayu khususnya memang kuat berpegang kepada pusaka dan juga adat tradisi orang tua-tua. Lebat daun si bunga tanjung, berbau harum si bunga cempaka, adat dijaga, tradisi dijunjung, baulah terpelihara adat pusaka. Gadis Aceh berhati gundah, menanti teruna menghulur tepak. Gula manis sirih menyembah, adat dijunjung di pinggir tidak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak jangan mati adat. Bagi kita sangat kuat pegang kepada pusaka dan adat. Macam kita di negeri Selangor Darul Ihsan ini pun banyak tradisi, warisan serta pusaka orang tua-tua kita dulu yang masih kita pegang sampai sekarang. Sebagai contoh, ini untuk orang Selangor lah, orang yang luar pada Selangor tak adalah dia tahu sangat pasal pusaka Selangor ini. Orang Selangor ni dia ada seni dia, dia ada budaya dia. Kalau seni persembahan, tarian piring Selangor, ada campuling, saya ingat tak semua orang tahulah campuling ni apa. Ada permainan tradisi wow kapal, ni orang Selangor punya permainan. Ada seni halus, misalnya telepuk, itu untuk kain samping. Ada juga seni kelingkan untuk nak buat selempang ataupun selendang. Dan orang Selangor dia ada busana dia, kebaya Selangor. Walaupun jarang diangkat ke permukaan kebaya Selangor ini, tapi masyhur. Begitu juga dari segi makanan, nasi ambengnya dengan kuih kacaunya. Artinya kita jaga sungguh-sungguh. Baru-baru ini saya berkesempatan bertemu dengan Yang Berhormat Tuan Haji Borhan bin Aman Shah. Dia adalah pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar, Kampung Tradisi, Adat Istiadat Melayu dan Kebudayaan serta Warisan Negeri Selangor, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Tanjung Sepat. Jadi beliau ada bercerita tentang bagaimana Selangor akan kembangkan warisan negeri Selangor ini mengikut daerah. Dia akan pergi ke daerah-daerah, dia akan bawakan budaya tradisi masyarakat di daerah itu. Kalau belah-belah hala ke Sungai Pelik ke belah-belah hala ke sana, Kampung Bangkong ke apa itu, auzubillah semua jadi dia bawa auzubillah hala ke sana. Nasi ambeng dan bagai-bagai lagi lah. Kalau pergi belah yang ramai Bugis, mungkin dia bawa budaya Bugis lah, tradisi. Ada syarahannya, ada rewangnya, ada burasaknya, ada lepat loinya, dia bagai-bagai lagi. Dia nak
mengekalkan tradisi ni. Tapi sebab Selangor dah ramai sangat orang luar, dia pun dah tak tahu dia budaya apa. Kadang-kadang dia pening macam tu sajalah. Dia nak hidupkan balik. Ini satu usaha yang bagus. Namun malam ini sempena Maulidur Rasul, mari pula kita bertanya, kalaulah wasiat pusaka tradisi nenek moyang kita boleh jaga bersungguh-sungguh, bagaimanakah pula dalam soal kita nak menjaga wasiat pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi tinggalkan kepada kita? Nabi tinggal kepada kita Quran, hadis. Nabi tinggalkan kepada kita ahli keluarga dia. Nabi tinggalkan kepada kita banyak nasihat-nasihat. Saya tidak ulas semualah pada malam ini. Kalau Nabi tinggalkan Al-Quran dan hadis, kita tanyalah berapa surah kita dah hafal, berapa hadis kita dah hafal. Itu sebagai menjagalah, menjaga ya. Dari segi Ahlul Bait Nabi, berapa orang Ahlul Bait Nabi yang menjadi kawan kita? Saya dengan Saripah, berapa orang yang kita kawan? Kita mesti kawan dengan orang Saripah, hormat mereka. Tapi tidaklah memuliakan macam tikong kia pek si alohai punya tahap dewa, tak begitu. Kita muliakan sebab ini darah daging Nabi SAW. Cuba jangan tertipu dengan orang yang mengaku jadi keturunan Nabi. Itu sajalah. Sebab ialah emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Tandas belakang banyak kuning kalau tuan-tuan nak lah. Tak mesti asal kuning je emas. Jangan asal Said je keturunan Nabi. Dah ada Said tak tentu. Ada Said dia mengaku saja. Dia kalau tuan-tuan nak tahu Said Saripah yang original, tanyakan, you Said dari marga apa? Dia Said Saripah, dia ada dia punya family dia. Dia ada Al-Atas, Al-Yahya, Al-Hamid, Al-Aidrus, As-Sagaf, apa semua. Jadi tanya, you Said ni Al apa? Kalau kata saya pun tak tahu Al apa. Tak adalah, ni alkohol sajalah, mabuk je. Dia mabuk kemasyhuran. Sebab orang tahu kalau ngaku keturunan Nabi, orang hormat kan. Jadi dia gila hormat, dia mengaku. Tak boleh. Dia mesti kita kenal mana yang betul, mana yang kaca dengan permata. Caranya tanya, you dari marga apa? Dia kena ada dia punya tu. Sebab sekarang ni ramai orang menjadikan Said ataupun Saripah sebagai sumber pendapatan. Dia panggil side income. Dia panggil marah pula Said dengan Said. Kita nak membela mereka. Yang original ni, yang palsu ni terlalu banyak sangat. Yang mana kita pun tak tahu datang dari mana. Minta jadi imam di masjid lah, Ramadan lah, apa benda kita pun tak tahu. CJ tak ada apa, tak ada. You siapa? Saya keturunan Nabi. Al apa? Menyusun dia punya al. Tengok hidung lebih kurang kita je. Tak adalah mancung sangat hidung ni pun. Ni lain tahun lah kita cerita pasal Ahlul Bait ni. Malam ni saya nak cerita salah satu daripada pusaka tinggalan Nabi SAW adalah umat dia. Umat dia. Dalam konteks kita lah hidup dalam kejiranan kita ini di Taman Seri Medan ini, kita duduk berjiran. Tahukah kita bahawa Nabi SAW memberi wasiat sangat terperinci bahawa kita mesti jaga hidup berjiran ini. Adat hidup berkaum keluarga, ingat mengingat, jaga menjaga. Begitu juga dengan tetangga, supaya rumah menjadi surga. Dengan jiran janganlah bongkak. Jangan dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidak jadi rosak. Dengan jiran buatlah baik. Kita semua bagaikan adik-beradik. Janganlah suka usik-ngusik. Hidup setosa sehilir semudik. Hidup serumah beramah tamah, bersopan santun, berlembut lidah. Kalau menegur jangan menyergah. Kalau tak suka pun jangan menyanggah. Hidup berjiran banyak cabaran. Tanggungjawab besar mesti dibeban. Jaga kebajikan jadi kewajipan. Janganlah itu kita sama abaikan. Dengan jiran berbaiklah selalu. Lapangkan dada, bantu membantu. Ingat mengingat, janganlah jemu, supaya jiran tak jadi seteru. Justru itu wahai sahabat, jaga pelihara kaum kerabat. Dengan jiran ingat mengingat, supaya sejahtera dunia akhirat.
Malu kita tengok ada orang duduk berjiran tetangga, duduk satu taman perumahan tapi bergaduh dengan jiran. Ni malulah kita. Kita tak jaga wasiat yang Nabi ajarkan. Sebab Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Kalau kau percaya Tuhan tu ada, kalau kau percaya hari kiamat tu ada, jangan kau sakitkan hati jiran kau, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan sakitkan hati. Parking kereta sampai 3-4 biji satu keluarga. Ni contoh saja. Contoh ni di Kuantan, bukan sini. Okey. Sini semua okey semua. Ni cerita di Kuantan. Padahal nak beranak dia je conquer sepanjang parking jalan tu. Tak boleh lah begitu. Sampah tak dibuang, buat rumput, potong rumput rumah dia, sampah taruh rumah orang. Ni apa pesen jiran begini? Tak betul. Pasang lagu memekak-mekak pada tengah-tengah malam, pekak agak sampai orang lain boleh mendengar. Baik tu Nabi suruh kita buat baik dengan jiran. Ini wasiat dia. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyuhsin ila jari. Kalau kau percaya Tuhan tu ada, kalau kau percaya akhirat itu ada, kau mesti falyuhsin, mesti buat ihsan kepada jiran kau. Apa makna ihsan? Ada belas ihsan. Dia ihsan ni tuan-tuan, oi, kalau nak ulas tajuk ihsan ni makam tinggi. Sebab itu orang beriman ni, tak semua orang Muslim itu beriman, dan tak semua orang beriman itu orang ihsan. Ada orang iman kuat, ihsan tak ada. Macam kita lah, masa SOP teruk kita kena jaga masjid surau. Yang jaga surau masjid ni semua orang beriman. Tapi ihsan ada tak? Tak ada. Orang datang lupa bawa sejadah, dia halau balik, tegak-tegak balik. Ihsan payah. Saya boleh cakap sebab saya jaga masjid. Kita sebut salah di mana tersepit antara ihsan dengan peraturan. Tapi pandang kiri kanan, tengok penguasa tak ada, tengok polis tak ada, bang semayang belakang tu, jangan bising-bising tu lah. Jangan upload dalam Facebook pula. Itu lah kita pesan ihsan. Ada orang tak ada ihsan, tak ada langsung. Kadang orang tu datang pakai mask, bawa anak, sampai tu minta maaf SOP anak tak boleh masuk. Allah, macam mana saya nak tinggal, saya nak semayang? Pandai-pandai lah cik fikir macam mana. Kami pun banyak kerja lain, tak menjaga anak cik pula. Ihsan tak ada langsung. Orang tu mana nak tinggal, nak colik orang anak ambil organ pun cerita. Akhirnya dia pun hantarlah semula anak dia ke kereta, pasanglah aircon lampu semua, gamble, jalan, nak masuk lagi semayang. Tahan lagi oleh AJK masjid. Minta maaf cik, tak boleh masuk. Kenapa pula? Sejadah tertinggal. La ilah. Apa salah? Tegur je sejadah. Anak kecil kan tak adalah pergi balik. Akhirnya apa berlaku? Kenalah penampar AJK tu. Buat nyusah. Ihsan tak ada. Tapi alhamdulillah ni cerita. Dulu cerita. Sekarang ni okey. AJK semua okey dah. Teruk kita orang kena dulu tuan-tuan. Tersepit ihsan. Sebab itu Nabi guna perkataan fal yuhsin. Kau mesti ada ihsan kepada jiran kau.